Salam sejahtera Malaysia Madani, bertemu kembali dalam channel ini berita terkini untuk Anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik, terutama sekali kepada Anda yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga Anda panjang umur dan diberikan kesehatan. Nah, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian kali ini berita terkini berkaitan dengan beberapa isu yang lepas yang hangat diperkatakan oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya penggemar-penggemar isu perkembangan terkini dan juga politik. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti mana kita tahu berkaitan dengan sedekah yang telah dinyatakan oleh Presiden PAS yaitu Hadi Awang, di mana hari ini sedekah PRU pada PRU 15 lalu SPRM kenal pasti 90 individu dan rakam keterangan 90 individu itu yang telah menerima uang sedekah ataupun yang telah diberi kenyataan oleh beberapa pihak bahwa itu adalah bukan sedekah tetapi rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti kira-kira 90 individu yang didakwa menerima uang tunai di Terengganu untuk mengundi sebuah parti politik pada pilihan raya umum ke-15. Menurut satu sumber daripada agensi itu, ia bagi membantu siasatan berhubung video tular yang menunjukkan orang ramai dikatakan menunggu di hadapan sebuah bangunan untuk menerima bayaran daripada PAS bagi tujuan mengundi. Sumber yang rapat dengan siasatan itu berkata setakat ini SPRM telah berjaya menjejaki hampir separuh daripada 90 individu tersebut dan mereka telah dipanggil untuk memberi keterangan. Lelaki dalam video yang memberikan uang tunai kepada pengundi itu juga telah dipanggil untuk disoal siasat. Sekarang SPRM sedang berusaha untuk memanggil seberapa ramai saksi bagi membantu siasatan secara keseluruhan. Terdapat kira-kira 90 penerima dikenal pasti telah menerima uang tunai itu. Ada sedikit kesukaran untuk mencari mereka karena tidak semua mereka menetap di Terengganu. Ramai yang terlibat adalah pengundi luar, kata sumber. Terima duit angkat sumpah, katanya siasatan dijangka dapat diselesaikan dalam masa kira-kira 2 minggu. Tambahannya, SPRM berjaya mengenal pasti penerima uang tunai berdasarkan dokumen yang dirampas semasa siasatan. Ia termasuklah dokumen perlu ditandatangani oleh penerima apabila mereka ingin mengutip uang berkenaan selain perlu mengangkat sumpah. Selepas berakhirnya PRU 15 pada November lalu, timbul dakwaan di media sosial bahwa PAS telah memberi uang kepada pengundi. Pengarah pilihan raya PAS, Muhammad Sanusi Madnor, bagaimanapun menafikan perkara itu. Sanusi berkata dakwaan itu merupakan sehela daripada musuh politik untuk memburuk-burukkan PAS daripada parti Islam itu tidak mempunyai dana untuk membayar pengundi. Pada Januari lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempertahankan tindakan mengagihkan uang tunai kepada pengundi. Dia dilaporkan memberitahu media di Terengganu bahwa peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada sumber uang tunai kepada pengundi. Bagaimanapun, Abdul Hadi berkata undang-undang tidak menghalang orang ramai daripada bersedekah, kata Presiden PAS itu. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu saja berita terkini yang saya dapat kongsikan berkaitan dengan perkembangan yang mana isu sebelum ini hangat diperkatakan. Jadi jangan lupa like, share dan komen video ini dan subscribe channel ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi jumpa lagi. Salam Madani Malaysia semua. Mempertikaikan perpaduan negara, perlembagaan dan undang-undang serta coba menyuburkan budaya negatif, kata beliau. Dia juga berkata Abdul Hadi dikaitkan dengan rentetan kenyataan kontroversi sebelum, semasa dan selepas PRU 15 dan seterusnya mengundang pelbagai kritikan daripada ahli politik dan orang ramai. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua,
ini adalah satu berita terkini berkaitan politik yang mana saya lihat daripada satu sumber dan hari ini saya tertarik untuk kongsikan kepada Anda semua. Di mana satu kenyataan daripada MP Hulu Langat hantar memorandum kepada Sultan Selangor yang menggesah siasat Hadi Awang Presiden PAS itu. Yang mana beliau mengeluarkan dan menimbulkan beberapa perkara yang melibatkan menfitnah dan juga dia telah menyebarkan statement kebencian terhadap budaya lain di Malaysia, kata beliau. Sani juga melahirkan kebimbangannya bahwa jika tiada apa-apa yang dilakukan untuk mengawal tindakan pemimpin PAS itu, pengaruhnya akan menghancurkan budaya harmoni negara yang sudah lama dalam keadaan yang harmoni. Dan dia juga salah seorang daripada mereka, tetapi jika kita tidak berbuat apa-apa mengenainya, sesetengah orang boleh terpengaruh dengan kata-katanya dan mereka akan coba musnahkan ikatan harmoni rakyat kita ini. Dan semasa PRU15, beliau menggunakan agama untuk kepentingan politik dan beliau juga menggunakan kuasa sebagai pemimpin untuk menggugat keamanan negara dan menyebarkan pembohongan serta murtad dan kabar angin yang palsu mengenai budaya lain. Jadi, pihak berkuasa yang berkenaan yaitu Sultan Selangor dan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI harus mengambil tindakan segera terhadap Abdul Hadi sebelum terlambat, kata pemimpin amanah itu. Dan untuk rekod MKI dipengurusikan oleh Sultan Sarafuddin. Dan dia juga berharap isu ini akan diambil serius karena ini bukan sahaja dapat melindungi keharmonian pelbagai budaya, kita malah ia juga dapat mengelakkan umat Islam dilihat dalam pandangan yang buruk, kata Azli. Nah tuan-tuan dan puan-puan, demikian saja perkongsian pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita terkini yang saya akan kongsikan kepada Anda semua dari semasa ke semasa. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini, subscribe channel ini, dan tekan butang lonceng supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih, kita jumpa lagi.